Setelah kita adakan ice breaking, kita kendalikan program-program aktiviti yang pelbagai, akhirnya di sesi yang terakhir adalah sesi pengakuan. Daripada 40 pernyataan negatif yang dinyatakan oleh fasilitator, hampir 80% membuat pengakuan-pengakuan. Antaranya dalam kalangan peserta-peserta berkenaan ada yang mengaku, siapa yang pernah berzina? Sambil mengangkat tangan gitu saja. Siapa pernah menggadai maruah dia? Ada angkat tangan gitu saja. Siapa yang rasa tak mau hidup lah? Pun ada juga. Kebanyakannya adalah remaja-remaja kita, pelbagai kaum. Ada remaja Melayu, ada remaja Cina, dan ada remaja India. Kenapa keadaan ini berlaku? Kerana mereka tidak sanggup atau tidak boleh menghadapi cabaran-cabaran yang disediakan dalam persekitaran mereka. Antara cabaran-cabarannya adalah diri mereka sendiri, rakan sebaya mereka, rakan sebaya yang nak bawa mereka ke arah yang lebih tidak baik. Kalau tadi boleh tengok TV, sekarang ni ada Piala Dunia, setakat tengok TV okey lah. Tapi pada masa yang sama kita mungkin ada yang minum arak, menghisap ganja. Itu kalangan mereka tu yang saya sebutkan tadi. Inilah cabaran mereka yang sukar kita hendak atasi kerana kita tidak punya jati diri dalam diri kita. Kalau kita lihat dalam satu pertandingan, seorang atlet Amerika pada suatu sukan Olimpik 1998, dia berlari 400 meter dan dia merupakan atlet harapan untuk mengutip emas pada masa itu. Bila mula saja larian, selepas hampir 300 meter, hampir 100 meter lagi nak tamat, berlaku kekejangan kaki. Dia berlari, masih berlari, akhirnya tak mampu dah dan dia jatuh. Pelari lain menghabiskan larian, tetapi pelari yang jatuh tadi, yang kakinya kekejangan tadi, bangun semula dan juga melangkah sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, akhirnya jatuh lagi. Datang ayah dia bantu daripada luar trek tu masuk, bantu dia nak tengok kalau boleh tak payah habiskan. Ayah dia kata tak perlu habiskan nak. Dia kata apa? Demi maruah dan juga harapan negara saya kena habiskan larian. Kerana maruah dan kerana jati diri dia tinggi, dia menghabiskan larian dia, anak-anak. Ini melihatkan bahawa kalau remaja Malaysia, remaja dalam kalangan kita ini berjati diri yang tinggi, kita boleh menidakkan, kita boleh menghalang, kita boleh membuang, menolak segala perkara-perkara yang negatif. Saya nak kongsi sikit tentang definisi remaja yang saya ambil. Remaja ni dalam image positifnya adalah R, rajin, betul tak? Alhamdulillah. E, elegan, hebat, bergaya. M, maju. A, aktif, macam anak-anak sekarang lah, aktif. J, menjadi juara. A, anggun. Ini harapan kita untuk image yang positif. Bagi image yang negatif, kalau ada anak boleh ambil sedikit pengajaran, mungkin R itu relax. Remaja banyak relax. Relax lah brother, ataupun brother relax. Semuanya masih relax. E, ego. Yang ketiganya M. Ini special sikit. Apa M? Saya tak mau kata malas, dia miang. Okay. A, angan-angan. J, jolly. Dan A, angkuh.
Kalau dibandingkan image-image negatif dengan image positif, biarlah kita ambil yang positif supaya remaja mempunyai jati diri dan juga berupaya menghadapi cabaran-cabaran. Cukup dulu promosi untuk pusingan yang pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua. Jadi kita dah tahu dah apa dia cabaran-cabaran yang telah disebutkan daripada ahli panel yang kedua tadi. Untuk sesi yang seterusnya kita berikan ruang dan peluang kepada sidang pendengar, adik-adik yang berada di hadapan ini untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita. Silakan. Baik, ada yang nak tanya? Baik, adik-adik, ada pertanyaan? Boleh tanya kepada ahli panel? Okey, adik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, soalan saya, setiap remaja seperti yang dikatakan tadi, setiap remaja ada masalah krisis identiti, betul? Jadi untuk menangani krisis identiti itu perlukan bimbingan seperti kawan-kawan atau orang yang lebih tua seperti ibu bapa. Jadi dengan siapakah yang lebih baik untuk kita tangani krisis identiti itu, sama ada rakan yang sebaya itu, maksudnya rakan yang samping kita, ataupun kita sepatutnya rapat dengan orang yang lebih tua seperti guru-guru atau ibu bapa. Terima kasih. Adik nama apa? Muhammad Yasir. Dari Johor. Dari Johor. Beri tepukan kepada Johor. Baik. Jadi soalan yang dikemukakan tadi daripada adik daripada Johor ni, saya serahkan kepada Ustaz Hasrul untuk jawab. Silakan. Okey, Ustaz Fazli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, daripada pertanyaan yang ditimbulkan. Okey. Adik-adik, sekarang ni nak cari kawan macam mana? Rasulullah kata, kamu berkawanlah. Kalau kamu nak tengok seorang tu, kamu tengok dia kawan dengan siapa. Kan? Dia tengok, kita tengok dia kawan dengan siapa. Kalau dia kawan dengan orang alim ulama, dia akan terikut. Kalau dia kawan dengan orang yang minum arak, dia akan tetap terikut. Sama jugalah dengan Rasulullah sabda, siapa yang berkawan dengan tukang besi, maka akan terasa juga panas besi itu. Siapa yang berkawan dengan orang yang bertuang minyak atap, yang membahagikan minyak atap, maka dia akan dapat juga berani itu. Maknanya kita nak tahu kawan itu hebat ke, kawan itu baik ke, kawan itu buruk ke, daripada kawannya. Tak kira lah, tak terpulang pada dia, sama ada dia nak kawan dengan orang besar, nak kawan dengan cikgu-cikgu, boleh. Kita tengok kalau dia rapat dengan cikgu, insya-Allah tak lama lagi dia akan ada juga training juga untuk nak jadi cikgu. Kalau dia rapat dengan alim ulama, dia akan ada juga cita-cita untuk menjadi alim ulama. Kalau dia kawan dengan orang yang tak baik, orang yang suka berjudi, akan terlibat juga. Mula dia akan try lah, dia akan try macam mana. Contohnya bak rokok lah. Saya harap tak ada anak kodek ni, tak ada lah yang hisap rokok lah. Dia mula macam mana, yang kawan pun cara try lah sikit lah. Alah, batuk sikit-sikit tu biasa lah.
sikit ya try. Yang kawan ni pun try lah batuk. Oh tak apa. Esok try lagi. Yang kali boleh dapat sebatang. Dah dapat sebatang. Mula kawan bagi pinjam lah, kali kawan kata hang beli dah lama. Larat aku nak bagi. Betul tak? Larat aku nak bagi, beli lama. RM12 tak. Betul tak? RM12. Yang betul tu ada lah tu. Tak tahu ada lah tu kan. Maknanya di sini kita nak tengok macam mana perangai kita tengok daripada kawan ada kawan dengan siapa, kita tengok dari situ. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan daripada Ustaz Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan daripada soalan adik kita tadi. Sebenarnya dalam kehidupan anak-anak sebagai seorang remaja, ada banyak kita punya idola-idola ya. Kalau dilihat idola-idola yang terkini ini, hampir kebanyakannya adalah idola-idola yang negatif. Kawan-kawan yang negatif yang mereka ni sebenarnya kata Fazli tadi, mengajak kita kepada keburukan. Tetapi sebenarnya masih ramai orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Contohnya saya tanya anak-anak sekalian, kalau dalam satu majlis ada dalam kalangan anak-anak seorang peserta wakil naik ke pentas, contohnya untuk berucap atau membaca doa, berapa orang dalam kalangan kita yang akan mendoakan biarlah dia buat yang tidak baik ataupun biarlah dia buat yang tidak elok? Ada tak kita doa macam tu? Tidak. Dalam hati kita akan berkata bahawa moga-moga dia buat, dia kakak kita tadi buat yang lebih baik, tidak silap, tidak ada kesalahan, kerana manusia ini nalurinya baik, tetapi malangnya ramai mencari yang tidak baik. Oleh itu anak-anak, ada banyak aspek, ada tempat yang boleh kita tuju. Ibu bapa kita, rakan sebaya kita, guru-guru, orang-orang yang lebih tua, dan mungkin juga mereka yang telah pun berjaya dalam hidup. Ini antara idola yang boleh kita jadikan sebagai sumber inspirasi kita. InsyaAllah anak akan berjaya menjadi seorang remaja yang mempunyai jati diri yang kuat, berupaya menghadapi cabaran-cabaran. Wallahu a'lam. Okey, rasanya jawapan dah terjawab ya. Baik, kita buka lagi satu soalan. Okey, baik. Perkenalkan nama dulu, dari negeri mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq dari Kapijin Johor. Saya ada soalan. Contohnya saya mempunyai seorang rakan yang lahir teruk. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk menasihatinya tanpa perlu mengecilkan hatinya atau menyakitkan perasaannya? Baik, Adik Syafiq daripada Johor, berikan tepukan sekali lagi kepada Johor. Jadi soalan tu saya serah kepada Ustaz Hafrul. Silakan. Terima kasih kepada Adik Syafiq atas soalan beliau tadi. Barisan promosi dan juga ahli panel serta anak-anak sekalian, dalam kita menghadapi masalah, biasanya satu sikap kita adalah sama ada kita agresif ataupun kita pasif. Kita jarang berada di sikap yang di tengah-tengah. Okey, anak-anak ya. Agresif maksudnya kita akan tegur secara direct. Ada kalanya kumpulan-kumpulan manusia ataupun orang-orang tertentu, individu-individu tertentu merasa okey, merasa selesa bila ditegur secara direct. Tapi majoriti manusia tidak selesa ditegur sebegitu. Ada keadaan yang kedua, kita tak tegur mereka, tak tegur rakan tadi.
kita diamkan sahaja, bermakna kita bersikap pasif. Yang paling baiknya adalah kita kena mendalami, menerokai rakan kita tadi. Sebagai seorang rakan yang baik, kita kena dekati dia dan sambil berhati-hati. Sekiranya rakan kita tu terjebak dalam gejala yang tidak sehat, seperti perokok tegar ataupun penagih dadah, mana kita perlu berkawan tapi berhati-hati. Dan sikap yang paling baik kita perlu tunjukkan adalah sikap asertif, menegur dia tanpa dia merasa terasa hati ataupun merajuk hati. Itu paling penting, kerana manusia ataupun orang yang terlibat dengan gejala tidak sihat, semada mereka pernah terpenjara ataupun pernah terlibat, pernah ditangkap sebagainya, mereka ini adalah individu yang mempunyai esteem dirinya rendah, konsepkan diri dia rendah. Anak-anak yang datang sebagai kadet polis ini esteem dirinya tinggi. Anak-anak ini tinggi, akibat tak datang sebagai peserta. Beri tepukan untuk diri sendiri. Jadi anak-anak yang esteem diri tinggi ini sebenarnya boleh menjadi ejen untuk membantu kawan-kawan kita yang lain. Mereka yang terlibat dengan gejala-gejala tidak sihat ini esteem dirinya rendah, maka kita kena dekati mereka. Syafiq tadi bertanya, maknanya Syafiq antaranya perlu mendekati mereka, menasihati mereka, memberikan pandangan-pandangan yang baik, memberikan jalan-jalan bagaimana mungkin nak mengatasi masalah dia. Itu antara beberapa perkara yang perlu kita lakukan untuk berhadapan dengan rakan-rakan yang menghadapi masalah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Asrul. Jadi jelas ya, sebab kamu bertanya berkaitan tentang kawan kamu yang ya dari segi kerosakan akhlak. Jadi kita ingin membantu mereka, tapi tidak berupaya. Jadi kalau kita lihat sejak akhir ni banyak didedahkan berkaitan tentang isu sosial remaja, seperti lahirnya ramainya anak luar nikah, ya, kemudian mat rempit, perikatan cakitan HIV, kemudian masalah penagihan dadah dan sebagainya. Macam-macam semua dikaitkan dengan remaja. Masalah hari ini semuanya berkaitan dengan remaja. Jadi kita tak mau pandangan masyarakat melihat remaja ini satu tanggapan yang negatif. Jadi untuk soalan seterusnya saya serah kepada Ustaz Fazli ya. Jadi kita dah bagi ruang kepada Ustaz Asrul, kepada Ustaz Fazli. Kalau lihat di antara faktor-faktor kerosakan akhlak ni cukup banyak. Boleh tak Ustaz tolong sebutkan faktor-faktor kerosakan akhlak remaja masa kini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. قال لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey. Faktor berkenaan dengan sebab apa remaja keruntuhan akhlak ni? Sebab apa? Saya rumuskan ada 3 benda. Yang pertamanya faktor hasutan syaitan. Daripada ayat yang saya katakan tadi, syaitan dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, hendak laknat aku, dah laknat aku, jadi aku minta satu permintaan, panjangkan umur aku dan aku akan sesatkan semua umatmu, semua makhluk yang bernama Adam yang menjadi khalifah di bumi ini, aku akan sesatkan apa. Jadi Allah kata dipersilakan, maknanya Allah persilakan. Kalau kata syaitan nak sesat apa, Allah persilakan. Tapi Allah kata illa ibadatal mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, orang yang ikhlas, maknanya orang yang tak akan buat benda yang tak elok. Di sini betapa hebatnya syaitan mengganggu manusia, sampai ustaz-ustaz sekali pun terlibat. Kalau ustaz ni kata pangkat dia ACP, Allah hantar pangkat CP, kan? Semua tahu kan pangkat kan? Tahu tak ACP tu tak? Tak tahu? Okeylah, bagi rendah sikit lah. Sajin dengan pegawai. Ustaz ni baru sajin, dia hantar pegawai. Maknanya ustaz pun kena kemas juga ilmu dalaman dia, zahir dan batin dia kena kuat. Dan seterusnya tentang pengaruh hawa nafsu. Pengaruh hawa nafsu lah. Bagaimana diceritakan dalam hadis, nafsu ni dikejam selama 70 tahun. Kejam angkat balik, siapa Allah? Aku siapa? Engkau siapa? Engkau, aku. Hebat ada nafsu, boleh bagi tahu gitu. Engkau, aku. Kejam lagi 70 tahun. Angkat meh, aku siapa? Allah tanya, aku siapa? Engkau, aku. Hebat kan? Nampak kata nafsu ni dekat kepala. Kejam lagi 70 tahun dengan puasa. Barulah engkau siapa? Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu. Barulah 3 kali dia kejam, barulah mengaku bahawasanya dia itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya adalah pengaruh sekeliling. 3 benda. Pertama saya ulang balik, iaitu pengaruh syaitan, kedua pengaruh hawa nafsu, dan yang ketiga pengaruh sekeliling. Maknanya adik-adik yang berada di sini sekalian ni, pengaruh sekeliling itu amat baik. Alhamdulillah, syukur kita dipilih daripada beribu-ribu kawan kita dipilih untuk dihimpunkan di Pulau Pinang. Daripada Sabah Sarawak diterbangkan ke sini untuk sama-sama kita berada, untuk sama-sama kita mempelajari teknik-teknik dalam polis di dalam Malaysia. Walaupun kau kadet tapi diajak macam-macam kan. Cuma tak dalami lagi dalam bidang forensik dan sebagainya. Maknanya di sini faktor rakas dan faktor sekeliling itu memainkan peranan penting. 3 benda itulah yang saya rumuskan. Tiga faktor ni saya rumuskan untuk faktor keruntuhan akhlak remaja masa kini. Wallahu a'lam. Baik, kalau lihat pada soalan tadi ya, berkaitan dengan faktor-faktor di antaranya bisikan syaitan, gangguan dan sebagainya, dan juga pengaruh pengaruh media massa, pengaruh persekitaran dan sebagainya. Kalau diri kita ada jati diri, asas pendidikan Islam yang kuat dalam diri kita, insya-Allah tidak akan menjadi masalah. Kalau adik-adik hari ini istiqamah dengan ibadah, sentiasa sembahyang, sentiasa berdoa, baca Al-Quran dan sebagainya, insya-Allah adik-adik mempunyai jati diri, boleh menilai yang mana baik dan yang mana buruk, insya-Allah
tidak akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Kembali kepada ahli panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Hasudani. Kalau kita lihat pepatah Arab ada menyatakan syubanul yaum rijalul ghad, maknanya pemuda hari ini adalah merupakan pemimpin masa akan datang. Ada lagi menyatakan syababul yaum wa tahaddayatu qarnil muqbil, maknanya pemuda hari ini adalah menggambarkan pemimpin pemuda pada masa akan datang. Jadi bagaimanakah masyarakat meletakkan harapan yang tinggi kepada remaja hari ini jika sekiranya hari ini isu-isu yang dikemukakan di lada akhbar, di televisyen, semuanya berkaitan dengan remaja? Apakah tanggapan masyarakat terhadap remaja hari ini? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada pengerusi. Lantaran daripada syair-syair yang disampaikan tadi, saya juga ingin sambung satu syair dari seorang Arab kita yang berbunyi, sesungguhnya kelangsungan ataupun penerusan sesuatu umat itu adalah bergantung kepada kemantapan akhlak remaja ini. Jika akhlak remajanya hancur, maka hancurlah umat itu seterusnya ataupun bersama dengannya. Ini menunjukkan bahawa remaja mempunyai peranan yang sangat penting. Kalau dalam zaman Rasulullah dulu, yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya adalah seorang remaja, Sayyidina Ali. Yang pergi berperang menjadi ketua bala tenteranya adalah seorang remaja, Usamah bin Zaid. Dan di zaman sekarang ini, yang menjadi pemain bola yang hebat pun remaja juga. Saja saya bawa hala tu Ustaz, tengok masing-masing dia tengok kan. Siapa yang kita nak sebut? Ada banyak. Dengan Ronaldo-nya, Paul Pogba-nya, itu yang saya tahulah. Dan banyak yang saya sebut itu umurnya belasan tahun, kecuali Ronaldo lah. Kenapa kita sebut umur belasan tahun? Kerana mereka adalah remaja. Anak-anak di depan ini adalah umurnya belasan tahun, umur remaja. Pengusi dulu juga pernah remaja, sekarang ni dah jadi ustaz, alhamdulillah. Panel pertama kita pun dulu remaja, sekarang ni pun saya nampak masih remaja, walaupun anak dua. Saya dulu pun pernah remaja, pernah berusia seperti anak-anak dan punya naluri yang sama seperti mana orang lain. Maka apa dia harapan yang perlu kita letakkan kepada remaja adalah remaja mempunyai satu misi dan visi yang cukup tinggi. Kalau berada di sini sebagai kadet polis peringkat kebangsaan, apa misi dan visi kita di sini? Untuk kita menang, untuk kita membawa maruah negeri masing-masing. Saya tengok di belakang tu yang pakai putih tu negeri mana tu? Wah, negeri Penang. Patutlah pun. Saya tanya tengok sama seragam kan. Yang di belakang sana tu siapa tu? Negeri mana? Selangor. Yang tepi sana yang hitam tu negeri mana? Wah, Kelantan. Tahniah. Kerana apa saya bertanya? Sebab masing-masing membawa imej dan juga maruah negeri. Datang ke sini membawa imej dan maruah negeri perlu dilangsungkan berjaya, perlu dicapai misi dan visinya berjaya menjadi Johan. Negeri mana yang nak jadi Johan? Angkat tangan. Okey, tahniah, terima kasih. Bila menjadi Johan di sini, kita juga mesti menjadi jago dalam generasi kita. Generasi belia ataupun remaja yang menjadi jago dalam kalangan mereka, antaranya imannya kukuh. Imannya kukuh. Saya petik satu lagi tentang remaja ini. Saya petik R itu adalah rohaninya kemah, hebat,
beriman tinggi. I itu emosi dia, emosinya stabil, suka diganggu gugat, emosinya boleh mempertimbangkan mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. M, R-E-M, mentalnya kalau diuji dia teguh, itu adalah remaja. A, aktiviti sosialnya adalah aktiviti yang menggalakkan kepada perkembangan remaja. Anak-anak adalah remaja yang perlu memperkembangkan aktiviti sosial, bersahabat, berkawan, datang sini dalam negeri-negeri yang berbeza-beza, cari sahabat dari negeri-negeri yang berbeza. Itu namanya aktiviti sosialnya positif, bukan setakat negeri masing-masing sahaja. J, jasmaninya juga kuat. Saya percaya kalau lawan Gusti Lengan dengan saya, rasanya saya kalah dengan anak-anak. Umur 17 lawan saya umur ... Anak-anak umur paling tinggi 17, betul? Okay. Saya pun ada ujung dia 47. Kalau lawan, saya rasa saya tak boleh menang, kerana jasmani anak-anak, jasmaninya kuat. Oleh itu, last sekali A itu akal dia mesti kuat. Akal anak-anak berdasarkan pada amalan kita. Saya sebut sama ada anak-anak dalam kalangan remaja Islam ataupun remaja bukan Islam, amalan dia antaranya pemakanan, aktiviti luarannya, sukan, jasmani dan juga sebagainya. Jadi anak-anak, konsep remaja yang ada tadi kalau dirangkumkan semua sekali, dapat menghasilkan remaja yang menjadi harapan kepada negara, menjadi harapan kepada ibu dan ayah. Siapa di sini anak-anak datang sini dah call dah mak dan ayah? Angkat tangan. Wah, bagus. Kalau awal tu saya percaya, kalau lambat tu dia tak berapa percaya sikit. Jadi anak-anak sebagai remaja, okay, pertama kepada Tuhan, kepada Allah. Yang kedua dengan ibu dan bapa kita. Ketiganya dengan guru-guru, dan di sini kita ada jurulatih kita. InsyaAllah anak-anak akan menjadi generasi remaja yang boleh diharapkan cemerlang dan juga terbilang pada masa akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada saudara-saudara. Jadi jelas ya berkaitan dengan remaja. Ingat lagi ya, arti apa? I, M, E, aktiviti. J, E, mantap. Nah, jadi Ustaz tengok kamu semua semangat, Ustaz pun bersemangat ya. Dalam ceria-ceria macam ni semua pakat semangat mereka. Jadi insyaAllah kita masuk pusingan yang terakhir, iaitu rumusan. Jadi dengan ini saya jemput kepada Ustaz Fazli untuk membuat rumusan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu remaja antara cabaran dan harapan. Silakan. Terima kasih pengurusi majlis. Saya bagi contoh zaman Rasulullah SAW. Ada seorang remaja yang baru berusia 18 tahun yang menawarkan diri untuk terlibat dalam peperangan Badar, iaitu Zaid bin Sabit. Macam mana dia nak masuk dalam perang tu? Dia masuk menyelinap dalam saf peperangan, saf tentera, dengan dia jinjak kaki nak bagi sama tinggi
baru 18 tahun nak masuk tentera dah, untuk dalam peperangan Badar Al-Kubra. Dah pengen nak masuk, dia mula nak masuk. Macam mana dia masuk? Dia nak bagi nampak sama tinggi, dia jinjak kaki dia, jadi nampak kata sama besar dan sama tinggi. Jadi Rasulullah ni dia cek setiap orang. Rasulullah dia teliti setiap orang, cek tengok Sayyidina Zaid bin Thabit ada. Rasulullah kata, engkau balik dulu, engkau masih lagi remaja, balik dulu. Mai perang sekali lagi, perang lain pula, masih lagi Zaid bin Thabit mula nak masuk dan dia nak tunjuk kata dia dah dewasa, tapi Rasulullah tak balik tu. Dah 3 kali buat perangai je tu, Rasulullah kata okey, untuk perang kali ni kau masuk. Umur dia baru mencecah 21 tahun dah sertai perang kan. Dan contoh seorang lagi berkenaan Sultan Muhammad Al-Fatih, kita duk baca buku kan, lah ni terkenal dengan nama Al-Fatih kan. Macam mana dia membuka kota Istanbul, macam mana dia buka. Dia adalah seorang pakar strategi perang. Dia nak buka tu umur dia baru 18 tahun dan merintah pada umur 25 tahun. Maknanya adik-adik sekarang ni kalau kita dengan remaja zaman dulu jauh sangat beza kan. Umur 18 tahun dah jadi ketua tentera perang, umur 25 menjadi khalifah. Maknanya kita baru 17 tahun, masih lagi tak cukup ilmu kenahwan. Dan kita kena dalami lagi bagaimana kita nak mendalami benda tu, bagaimana kita nak koreksi diri. Kita kena cari ilmu pengetahuan yang banyak lagi dengan cara membaca, dengan cara mendalami alim ulama dan sebagainya. Saya cukuplah untuk rumusan saya. Saya adik-adik yang luar daripada kontijen dan kontijen Pulau Pinang, bersemangatlah untuk sama-sama kita kenal mengenali, mengeratkan silaturahim dan janganlah terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Fazli dan juga Ustaz Hasrudani kerana sudi bersama-sama kita untuk membincangkan tajuk remaja antara cabaran dan harapan. Jadi adik-adik yang dikasihi sekalian, adalah merupakan harapan kepada ibu bapa, harapan kepada masyarakat dan harapan kepada negara. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis sa'ah ayyurfa'al ilm wa yasbutal jahl wa tashrabul khamr wa yadhharaz zina wa tu'thuran nisa wa yaqillar rijalu hatta yakuna li 50 imra'atal qayyimul wahid. Di antara tanda-tanda kiamat, diangkatkan ilmu, ramainya yang jahil, ramai orang buat zina, ramai orang minum arak, sehingga ramainya perempuan, seorang perempuan, maknanya 50 perempuan nisbah seorang lelaki. Bayangkan di akhir zaman ilmu diangkat, ramai kejahilan, banyak yang tak tahu berkaitan tentang perihal keagamaan, banyak yang tak tahu berkaitan tentang adab, sopan dan sebagainya. InsyaAllah adik-adik yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat remaja hari ini sebenarnya mampu untuk dibangunkan jika sekiranya adanya jati diri di dalam diri kita dengan didikan asas pendidikan Islam yang kuat. InsyaAllah adik-adik adalah remaja contoh pada masa akan datang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan perhimpunan dan perkumpulan kita mendapat keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sini saja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah lahir daripada kelemahan diri saya dan ahli pandai yang lain.
sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.